Jadi tuan-tuan, kita jumpa lagi malam nanti jam 9 malam di rumah masing-masing ya. Forum Perdana Ehwal Islam TV1, siaran secara langsung ya, malam ni di Putrajaya. Dijumpa malam ni. Jadi saya jemput Abang Haji kita, Tuan Haji Rosli pun, orang Ipoh. Dia pernah datang sekolah saya. Tuan-tuan pun datang sekolah saya melawat, tengok sekolah saya, sekolah pondok moden. Yang paling kecil 5 tahun, yang paling tua 91 tahun. Ada 1000 orang pelajar. Dia tengok macam mana kita latih budak-budak daripada kecil, cakap Melayu, cakap Tamil, cakap India, cakap Arab, cakap Jepun, memanah, berkuda, kita latih budak-budak. Ya, sekolah saya ada kolam renang yang besar ya, boleh muat 25,000 orang sekali berenang. Besar kan? Ya, lombok ya. Besar ya. Ya, tengoklah macam mana kita didik generasi yang akan datang, sekolah yang cantik, yang bersih. Kita boleh buat insya-Allah. Jadi bawalah datuk kita pergi melawat. Tengok baru ni kita buat ulang tahun yang ke-8. Bulan Ramadan nanti tuan-tuan, daripada Amerika datang, Singapura datang, Sweden datang. Yang tak datang angkasa datang. Jadi mereka belajar di sana. Setiap kami akan buat tarawih qiyamul setiap malam sepanjang bulan Ramadan. Kami dah buat 8 tahun. Setiap malam qiyamul sepanjang bulan Ramadan. Pukul 3.30 sampai pukul 5. Jadi kalau tiap-tiap malam sembahyang malam, agak-agak jumpa tak Lailatul Qadar? Jumpa insya-Allah. Sekali selama 8 tahun sekali saya pernah jumpa yang orang kata pokok tu. Bukan pokok tumbang tau. Kalau pokok tumbang, bayangkan di kampung. Tiap-tiap tahun roboh pokok sujud. Dapur roboh. Tengah bersahur, bang, abang. Lailatul Qadar lah tu. Takkan pokok sujud zalim Tuhan tuan. Habis tumbang pokok. Tengah lebuh raya kereta lalu bung. 10 orang mati dalam kejadian Lailatul Qadar. Mana ada? Tak ada. Yang saya jumpa pokok pisang tu di belakang sekolah saya dulu ni ada kebun pisang. Sekarang ada lagi. Di belakangnya pokok pisang tu semua terbalik. Daun dia semua dia yang hijau ke dalam, yang putih keluar, menghadap ke arah kiblat. Bukan sepokok, semua pokok. Yang tu pernah saya jumpa. Kalau itu Lailatul Qadar, alhamdulillah. Tapi saya tak tengok pokok sujud. Tapi daun dia, siapa yang haji pergi pulai daun satu-satu? Besok elok daun tu balik pada tempat asal dia. Ayah ni pernah saya jumpa. Pokok sujud tu saya tak jumpa. Jadi tak payahlah akak-akak bulan Ramadan duduk tujuh tingkap. Cari apa lihat? Pokok sujud tu. Tak payahlah pergi semayang. Dan dia orang kata air beku. Saya 8 tahun tiap-tiap malam saya buat dengan pelajar-pelajar saya tak pernah jumpa air beku. Kalau air beku tuan-tuan, bayang ikan nak duduk di mana? Mati semua, laut semua beku. Kapal diam tengah laut. Tiap tahun kapal tak bergerak. Kenapa? Laut beku. Itu Lailatul Qadar tu. Tak apa, semayang. Besok cair balik. Semayang. Saya buat tuan-tuan, sepanjang saya buat sekali kot. Dalam pukul 4.30 juga lebih kurang. Sekali saya jumpa lah yang kata air beku ni. Ya, bila saya pergi buka peti ais bahagian atas. Itu tiap malam Ustaz. Alam yang benar apa-apa, tak tahu sudah. Jadi saya tutup dengan 4 petua. Kalau tuan-tuan tak nak lapar, tuan-tuan tak nak sakit, terasa pedih, lapar, tak larat sangat ni, puasa ni menggigil-gigil dah ni, saya minta tuan-tuan baca li'ila fi Quraisy sampai habis. Masa bersahur baca pada air li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf sampai habis. Ayat ini ayat untuk menghilangkan rasa takut dan menghilangkan rasa lapar. Nombor 1 sampai habis surah Quraisy. Okey, surah Quraisy. Baca masa sahur. Bukan minum air tu lepas subuh. Memang tak lapar tu. Allah. Li'ila lepas zuhur li'ila fi Quraisy bukan, memang tak lapar lah, elok gelas-gelas dia minum. Minum masa sahur saja. Okey, ataupun tuan-tuan baca lepas semayang zuhur dan asar. Yang kedua, untuk tuan-tuan tengokkan saya sihat, ceria je. Malam ni saya ceramah di Putrajaya Forum Perdana.
Besok pukul 10 saya kena ada di Pakau, Terengganu 10 pagi. Malam besok di Terengganu, Kuala Terengganu. Semalam di Nilai. Tengah hari semalam di Shah Alam IPK. Malam semalam tu di Ipoh. Malam sebelum itu mana ada di rumah tak? Mana ada di rumah? Jarang benar saya ada di rumah. Saya jumpa dengan anak saya tu besar dah, anak dara saya dah 19. Dah anak dara. Ya Allah, besar dah anak ayah. Lama tak jumpa anak ayah. Itulah ayah sibuk. Sibuk tengok anak orang, anak sendiri tak tengok. Besar lah, ya Allah. Tengok nyaman dengan dia, mak dia keluar. Dengan mak dia besar juga, ya Allah. Jarang jumpa tentang besar mak dia keluar, ya Allah. Sabar je lah. Jadi tuan-tuan, ambil sunnah Nabi. Saya makan apa? Saya tak makan suplemen. Akak-akak jangan ada jual suplemen dengan saya. Buang masa je. Sebab ada produk macam-macam minta saya jadi duta. Tak nak. Saya tak nak jadi duta. Tak mahu. Ada yang datang Cina 2 orang minta saya jadi duta produk kecantikan. Perempuan 2 orang. Saya kata, you orang pesen lah. You silap orang ni. Saya kata, saya mana cantik. Okey. Kita boleh tacap. 2 hari saya gelak tau. Apalah, nampak benar ni pun tuan. Tacap-tacap orang. Okey, saya makan apa yang saya makan, badan saya tak macam ni boleh bercakap tak kira tuan-tuan. Ambil nombor 1 ajwa. Saya minta bulan puasa ni kurma ajwa makan. Janganlah duk ambil kurma murah tu, tarik keras dekuk murah. Makan-makan pasir perak-perak. Ambil yang elok. Kurma ajwa saya kena santau 4 kali. Okey, bila makan kurma ajwa, racun-racun badan hilang. Akak-akak yang nak bersalin, senang bersalin. Akak-akak yang rahim tak elok, rahim tak kuat, makan ajwa, elok, kuat. Cuma untuk kita orang lelaki-lelaki, kalau terlalu banyak makan ajwa ni, kesan sampingan dia ialah botak, rambut gugur, ya, sebab mahal sangat. Itu kesannya tu lah. Nombor 2, saya minta madu lebah, jangan lupa. Cara minum madu lebah, ambil air suam campur dengan dia. Saya minum macam itu. Itu setiap pagi minum. Yang ketiga, oat. Pagi-pagi sahur ni cuma makan oat. Saya makan oat campur dengan kurma. Makan. Okey, dan air zam-zam. Buat dan habatus sauda. Cuba cari benda ni. Yang ketiga, surah Hud ayat 56. Tuan-tuan baca setiap hari supaya Allah pelihara harta, keluarga, suami kita, anak-anak kita. Inni tawakkaltu 'ala Allah, Rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha, inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Inna waliyallahu allazi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Dan yang terakhir, yang keempat, surah Asy-Syura ayat 19. Okey, surah Asy-Syura ayat 19. Anak degil, anak melawan, tiup di ubun-ubun dia masa dia tidur. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. 19 kali. Itu petua dia, cukup 4. Kalau tuan-tuan rajin, tarik rambut dia sehelai. Baca bismillah 1000 kali, ya rahim 1000 kali. Rambut tu simpan di bawah bantal dia, dalam sarung bantal dia. Minta supaya lembutkan hati dia untuk anak kita. Ustaz, untuk suami boleh buat ustaz? Boleh ke? Ya, boleh. Tarik rambut sehelai saja waktu dia tidur. Jangan tarik segenggam, sakit dia. Tarik. Masalah ustaz, suami saya kan rambut langsung tak ada ustaz. Nak cabut di mana? Akak cabut lah tempat lain, banyak lagi rambut dia akak. Kalau pada akak dah cabut. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak bagi sumbangan pada sekolah saya ada bawa produk di luar, ada air penawar 30 juzuk. Tuan-tuan boleh bacakan dengan doa yang saya sebutkan tadi. Begitu juga dengan kismis 21 biji tuan-tuan makan. Dan ada buku saya yang terbaru, iaitu Cukup Hanya Allah. Ini adalah buku sambungan daripada buku Tuhan Sedang Menguji Kita. Terima kasih Datuk, terima kasih semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Kita jumpa malam nanti insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Al-Fadhil Ustaz Kazim bin Ilyas Al-Hafiz di atas ceramah itu tadi.